علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dengan nikmat dan kurnia daripada Allah kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Ta'limul Aulad. Dan kita sambung pada muka berapa? 5. Kat mana? Ya? Tak dengar. Baik ke 7. Baik 5 daripada atas. Kat mana ya? Baik, kita sambung kat maka meninggallah kita ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka meninggallah kita waktu itu akan kelebihan dunia bagi yang mendapat, sebagai meninggal oleh orang-orang yang bermimpi akan seronoknya mimpi dan kesukaannya di dalam mimpi itu apabila terkejut jaganya dengan orang takak, padahal tergegor-gegor tidak dapat dijerba akan dia, maka dan badan ditakak akannya, iaitu dikejutkan oleh orang, bagaimanakah diperbuat nak buat guan, dan hendak pejam mata beri jinera pula pun tak dapat dah. Jadi bandingannya mati ni macam orang yang bermimpi, macam orang yang mimpi. Jadi dalam mimpi ni seronoklah didapat macam-macam benda dalam mimpi. Tiba-tiba orang gerak. Bila orang gerak, jaga daripada mimpi, maka terlepaslah benda yang seronok ni. Kalau tengah kau maknanya payang mah, tak ada lah dengan payang-payang. Nah, kalau tengah boleh pitis guni, tak ada dengan piti-piti dah. Nah, pasal apa? Pasal orang gerak. Lepas tu nak tidur, nak suruh jenera semula, nak ambil semula, payang ada, mimpi lain pula. Nah, maka begitulah keadaan orang bila dia mati, dia meninggallah segala keseronokan yang ada masa hidup ni. Lepas tu nak hidup semula, nak seronok sekali lagi, tak boleh dah lah. Tak kata kita kekasih Allah hak mati dah nak hidup semula, Tuhan tak benar. Hak orang hak Tuhan kasih, seperti para syuhada, orang yang mati syahid. Nabi kata bila dia mati syahid, maka dia minta kepada Allah nak hidup sekali lagi. Tujuan bukan nak galak macam kita, nak hidup sekali lagi, nak terbunuh pula di medan perperangan, nak syahid sekali lagi. Nah, Tuhan tak benar. Padahal syuhada ni kekasih Allah. Dah kita kau batin nak hidup, nak galak sekali lagi, kau tak layan ni sekali seorang. Nah, anak sekali seorang, poki sekali seorang, pok sekali seorang, mok sekali seorang juga. Dia tak macam kehidupan dalam dunia. Kita dah pas lesson, kita boleh ambil sekali lagi. Tak apalah, ambil semulalah, bayar teskap 10 yang. Tak pas PMA, ambil teksa sekali lagi. Tak pas SPM sekali lagi. 6 kali tak pas, nikah. Tak? Nah, mati tak ada. Bila mati sekali je. Padahal Allah ceritakan kepada kita yang kalau Tuhan tak cerita benda ni, kita tak nak rayak, iaitu kisah orang yang mati. Nah, kita tak tahu, hanya kita pandang atau dikubur. Lepas tu tak tahu lagu-lagu mana. Allah cerita kepada kita, maka kita cerita kepada orang.
Allah cerita gua ni, dia kata orang yang mati ni dia akan kata, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nah, wahai Tuhanku, minta hidupkan aku semula supaya dapat aku buat amal soleh yang aku tinggal hari itu. Maka dapatlah kita tahu bahawa mayat ni rupanya minta balik. Kalla, tak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya saja perkataan yang mayat kata ni, nak minta balik semula, nak beramal soleh, hanyalah perkataan yang sia-sia. Kerana sekali seorang ni. Nampak? Lepas tu bila apa yang kita seronok sangat masa hidup, seronok kan? Nah, tapi bila kita mati tak ada orang seronok. Sekali seorang. Nah, sekali. Orang yang paling Tuhan kasih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam dan para rasul. Sekali ya. Dah kita nak 2 kali mana boleh. Tak. Sekali orang. Jadi kalau hak tengah jadi pegawai, tak ada pegawai. Hak tengah jadi apa ni wakil rakyat, ada. Hak tengah jadi raja, tak ada raja. Hak tengah jadi JKK, tak ada JKK. Hilang belaka. Hak tu imam, tak ada nama tu imam. Hak ustaz, hak tu guru, sekali tu. Hak ulama, sekali tu. Habis cerita. Macam-macam pakar, beribu jenis pakar. Presiden, timbalan presiden, Perdana Menteri, Governor, yang di Pertuan Agung, naik, macam-macam. Nah, pengarah, ketua pengarah, timbalan pengarah. Nah, tapi sebutlah, nak sebut aku jawatan, bebas terung, pilot kapal terbang. Nampak? Konduktor bas. Bila mati senama dia, iaitu mayat ataupun jenazah, senama tak perlu nyak-nyak. Walaupun masa hidup tu 40 tahun kerja direba, tak? 40 tahun kerja direba, tapi baru mati sejam ni. Orang waktu tua di rumah, orang kata mana? Waktu banyak. Orang kata waktu direba. Betul tak? Senama ya kita yang akan kita dapat mayat atau jenazah. Jenazah tak apa tepat. Jenazah ni hanyalah mayat yang ada atas usungan, baru kita panggil jenazah. Kalau waktu turun tak ada mengusung, orang panggil mayat. Jenazah ni maknanya mayat yang ada atas mengusung, baru orang panggil jenazah. Kalau tak ada mengusung, orang tak panggil jenazah. Faham? Jadi pakar apa pun mayat 30 tahun. Jadi apa benda ni, tukang rumah. Nah, sejak mati orang kata waktu turun banyak. Kalau tak waktu turun tukang, ku apa nak simpan tukang? Ada gitu. Nah, ada lah. Bagi pakar dia ni. Nah, sebut anak sebut pakar, boleh 4,000 pakar ni. Bila mati saya dapat nama banyak orang yang telah mati. Habis. Patut ada orang kata dah oleh kerana bila dah kita mati tak ada dah sunatkan, jadi kita hidup kita faham sungguh-sungguh. Ada juga dia pakai buah tu. Hati yang licin kau tanah orang barang dia, piti rakyat barang dia juga. Nak projek masjid barang juga, tipu juga. Kubah masjid hak 40,000 tang 130,000. Pasal apa? Dah hidup sekali kan? Masa ni kita faham. Nah, ada juga pakai buah tu. Buah Bill Gates dia panggil. Hidup hanya sekali, dah mati ada. Maka demikianlah kita apabila mati, nyawa kita telah mengambil oleh malaikat, diperlakukan dengan menurut amalan kita di atas dunia lah. Jadi bila kita mati, kita ini diperlakukan oleh malaikat, nampak? Sesuai dengan kerja kita masih hidup.
Batu buat hijau masa hidup ni kena pilih. Jangan lambat nikah. Sambor belaka. Kerja ni cari makan. Cari makan ni nafkah. Menunaikan nafkah anak isteri wajib. Tapi janganlah kita tak ambil kira halal dan haram. Nah. Dah kalau daripada sumber yang haram, tak kena pada syarak, tak kena dengan apa yang dikehendaki oleh Islam, tak betul kerjaan. Nah, daripada usaha yang sengalat, jadi haram sama. Macam ngundi, pakai ngundi aku pilihan raya. Menang dapat gaji 7,000 sebulan, haram. Ke halal? Haram pasal tipu. Betul tak? Batu tak berkat. Dia rezeki yang halal ni berkat. Berkat ni maknanya bertambah jadi comel dia. Bertambah baik. Kalau buat kerja-kerja Islam, bertambah baik, tambah banyak. Kalau sedekah, banyak, dipanggil berkat. Jadi yang mula-mula sekali kita akan bertemu dengan alam akhirat, iaitulah malakul maut. Lepas tu ada tahap, mula-mula malakul maut. Lepas tu malaikat rumah, kata dalam hadis. Kemudian malaikat muka walaki, ramai duk tunggu. Kita akan jumpa seorang. Dia ditugas dah. Nah, yang pertama kita akan jumpa Israel alaihi salam. Dia jabatan maut. Dia ketua pengarah. Dia ambil nyawa. Dia ambil nyawa bukan dengan ikut say dia. Dia tu orang wakil. Faham tak? Bila wakil, dia dah lewat ikut say, tak sah. Sebab kalau kita wakil ke orang, wakil kita pun buat benda yang kita tidak wakilkan, tak sah. Mu cari ke orang kan? Aku nak jeri motosikal, aku nak jual. Aku nak beli kereta pula. Nak kita khabar ke wakil kita, betul cari ya. Mu kenal ramai orang kan? Dia pun dia cari jumpa orang nak beli motor. Nak dia pun jual. Kita tak sah. Pasal apa? Pasal wakil memandai-mandai, tak sah. Ada tak kita wakil suruh jual? Ada tak? Tak ada. Tak sah. Ini ulang balik. Kita suruh cari orang nak beli, dia pergi jual lalu, tak sah. Nampak lagi? Maknanya wakil tak ada mana-mana. Walaupun mahal dijual, orang dakak buruk dah. Nak lebih dah. Laku 8,000. Kalau satu kan beli tu kenal ke raga. Dah kira 8 juta kali pun. Pasal dia suruh cari barang beli, bukan suruh jual. Nampak lagi masalah. Itu fiqh. Gitu juga dengan malakul maut. Dia hanya diwakilkan. Bila wakil, turut betul. Allah kata ambil nyawa orang ni pukul 7 sekian hari bulan, tahun sekian. Tak ada lebih ada tu, tak ada kurang ada tu. Nampak? Bukan, dia hanya buat menjalankan tugas. Jadual Tuhan beri. Bukan Allah kata kamu kerja ambil nyawa lepas tu nak ambil nyawa siapa-siapa kau anda muah. Tengok tak ada sekah agak joget patah seburuk. Nyetang lu 500 belaka. Nah, kalau ikut dia, dah ikut Allah Taala. Dia hanya wakil, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah mengambil nyawa kamu oleh seorang malaikat. Israel kata ahli tafsir. Yang wukila bikum, maknanya wukila, diwakilkan, dihazahkan fa'il lil ma'lum. Yang mewakil Allah Taala. Bila wakil kerja menurut daripada orang yang mewakilkan. Sebab malaikat ni kalaulah dia Allah beri kebebasan kepada dia mencabut nyawa siapa yang dia nak,
maka pastilah dia cabut nyawa musuh-musuh Allah dulu. Betul tak? Orang yang lawan Nabi, orang yang hina Nabi, orang yang perang Nabi, orang yang seksa Nabi, takkan dia hidup lama. Tak Israel dulu kan? Tak, dah kalau bebas. Kalau ikut Israel memang nak ambil tu dulu. Hak sek, hak rombak surga, sek rombak masjid, sek tolak hudud, pokok tu dulu mampu kan? Nah, tapi oleh kerana dia wakil. Bila wakil tadi tunggu peta Allah. Allah kata lak biar lama sikit. Biarlah mati bini pun buat nikah lain pula. Nikah lain pula. Walaupun makna tolak hudud, tolak Quran, tolak sunnah, lawan ulama, hina Islam, negeri hak nak jalan Islam tarik batuan, negeri hak orang kafir mereka lak kau tambah pula. Allah biar. Malaikat dia macam itu tak, macam orang beriman kau. Dia sangat benci pada puak-puak musuh-musuh Islam. Nampak? Tapi dia kali tidak di mana-mana. Tak ada mana-mana ni. Dan lagi pula Nabi pula kata dah, ad-dunya sijil mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ni syurga orang kafir dan neraka orang beriman, penjara orang beriman. Maknanya fahamlah malaikat. Nah, jadi orang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, ahli maksiat, kaki lawan Tuhan, lawan Nabi, banyak nikmat orang beri. Jadi bila diserahkan kepada malaikat, dia buat sesuai dengan amalan. Orang baik dia balas baik. Ni bukan balasan akhirat, tapi balasan alam barzakh. Nah, orang modal tebal dia buat molek. Orang tak ada modal dia buat tak molek. Nah, dia tak ada mana-mana dia. Malaikat dia tak mana-mana. Dan badan-badan kita mengambil oleh orang-orang yang bercara kematian. Nyawa ambil di Israel alaihissalam. Tubuh ni jismani lok korang bagian nguruh. Dipanggil tajhiz, pengurusan mayat. Kita kan dua kan, rohani dan jasmani. Nah, bila roh mati, rohani roh tu diambil oleh malakul maut. Nah, wagilah sini kalau hak puak-puak hak maknanya orang beriman, hak naik dalam surga boh. Hak naik langit. Puak-puak kafir, puak-puak ekar Quran, ekar hadis lawan ulama. Nah, bubuh dalam api. Bubuh dalam pak uduh gitu kan. Dah jasad sama belaka. Jasad atau rumah belaka. Hak lawan Islam pun duduk atas gerai, hak nak ke Islam pun atas gerai tak. Tapi roh pecah lah situ. Itu beza. Sebab jasad duduk di alam syahadah. Yang masuk dah ke alam akhirat tu. Maka alam syahadah, alam dunia ni bukan tempat balas. Bila bukan tempat balas, maka jasad sama je. Orang nak Islam, jasad duduk atas rumah kau tunggu orang mandi siapa. Orang tak ada Islam lawan tok guru semua. Tunggu kan mandi kau. Roh rahmatullah. Nabi kata, roh orang beriman naik atas surga. Roh orang jahat bola perut bumi. Itu langit tak buka. Setengah ulama kata boh dalam telaga Barhut. Dua ni telaga Barhut pula tahu. Nah, tak apalah saya kira dah tu. Situ beza dah. Jasad sama ya. Dah apa sama? Dia kata akhirat tu lain. Jasad dah akhirat, jasad alam dunia. Duk tahu tengok dalam akhirat ruh. Nampak lagi. Dah bila jasad tu masuk ke alam barzakh, nanti sipang lagi. Nampak? Nanti begitu. Duk tahu gitu kan. Nah. Lepas tu bincang nak sipang bila, nak bagi semayang ramai mana. Geger tahu mah. Tak. Ni kata so sipang lagi lah petang ni. Pasal baru mati asal tadi, sipang esok lah. Tak. Anak dia kata nak tunggu balik juga. Pasal tiket ada, bagi esok tolak pas Zuhur sampai. Macam-macam mesej. Ni kata tanah selalulah tak baik, tunggu lama-lama. Nampak?
Patut ramai-ramai jawab, dah baik buat ni, dah anak dia besar dah. Tunggu juga, nak ikut anak dia lah. Nampak lagi? Masing-masing tu. Jasad, cengok situ. Hak buat tak gerai. Hak atas kursi, atas kursi. Hak atas kaki. Hak bawah kaki. Nah, memandi. Tunggu orang mari, memandi. Mandi. Fardu kifayah. Mandi. Nah, tukang mandi lagi. Panggil, turuk. Nah, tukang mandi kata dah boleh dah, pasal ada orang booking dah. Esok 2 tepat. Nampak? Esok ada 2 tepat, pukul 8 setepat, pukul 11 tepat. Awak kena lepas dahulu. Allah, saya nak awal ni. Nak awal. Tak boleh dah, awak mari ke diam. Dah ginilah saya dah curi 200 ya. Okeylah, awak pukul 7 esok. 200 ya, pukul 7 dah tu. Ada. Dah ada tu hal je. Nah, tu hal je. Asalnya bukan tukang mandi. Dia tak ada kerja tukang mandi ada. Dia mandi mayat ni orang dalam rumah. Tak ada orang dalam rumah, maka orang sebelah. Tak ada sebelah, rumah sebelah ni. Fardu kifayah, baru kembang. Bukan 3 kampung, tak ada seorang tukang mandi. Bila ada orang mati, panggil kampung lain. Tak benar gitu. Dah kalau panggil juga sah. Nampak? Nah, zaman ni dia ada tukang ni. Sepatutnya atas rumah tu lah ada pok mati anak 5-6 beradik kan. Takkan seorang nak dia mandi. Ambut tengok pada lebar belakang kereta Nabah City tu, Nabah City ni. Mandi ayah tak kerti. Nabah City kepala otak ke? Nah, 5 universiti tu 5 tahun ngaji. Mandi mayat 15 minit je kalau nak jauh. Nah, dia kata mandilah kita. Walaupun dah ada mandi junub, dah ada semayang mandi. Dan bukus. Buku pula. Tak mandi buku. Bahasa Tanim. Padahal kapal tau. Dia panggil buku. Padahal mata kat ni. Dia dah kapal pakai buku tu. Dia. Nah, sama je kafang ni bahasa Arab. Al-kaf ni bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil buku. Nah, bahasa Tanim. Kalau Terengganu tepung buku. Oh tu lah. Buku belakang jadi lepak pisang gitu. Lepak pisang. Dalik dalam pisang bawah. Nah, dah lepak pisang. Buka dalam tengok. Mo, esku. Nyak ke dalam nyadak nyo daun pisang. Esku. Dah mu esku apa? Daun anggur. Dah daun pisang tapi dak reti bahasa. Nah, sombong, lawan Islam, lawan ulama, memperkecilkan ulama. Nah, hingga Quran, tinggal hadis, joget pagi petang siang malam. Dah kira program hari raya saja, rancangan TV 1, TV 2, TV 3 100 program. 100. Tahun lepas 60 program hari raya selama 5 hari raya. Nah, 100 tahun ni. Kau mabuk, kau bengong. Nah, gaya dia joget gitu. Lini dia buat menyanyi dalam TV. Dia ambil budak-budak puang, moci-moci hak pakai jibak pula bus depan. Betul tak? Ni tengok. Dulu dia buat budak-budak muda tau, budak puang hak pada jaga pakai seluar. Dia buat 50 ekor depan tu lambat amat. Jadi nyanyi dia 3 ekor. Tak, dia upah 50 ya dia. Messi bagi Digi bagi RM50 duduk depan tu lambat mau. Leni dia panggil moci-moci pula duduk depan. Hak muka macam orang warak lebal-lebal kat muadzin pun depan. Hak penonton biasa duduk belakang. Hak jibat-jibat so pula di depan ni. Itu semua dipergunakan oleh Yahudi Nasara untuk mengabui mata umat Islam supaya nampak banyak konsert-konsert yang haram seperti ini halal dah. Jadi itu kalibat lelaki duduk depan tengok. Nah, aluh mainan aluh kita ngaso geng.
Kenapa? Allah semua. Kau lama kau Allah. Kau lama kau Allah. Ayah dah Allah. Anak 3 beradik Allah. Nah. Lepas pada mandi buku. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni 4 perkara. Yang pertama mandi, kedua kapang, 3 semayang, 4 tanam. 4 ni boleh ambil harta si mati. Walaupun waris kata tak setuju, boleh ambil juga. Melainkan waris kata dia bayar harga kapang, tahu tak, ambil harta si mati. Faham? Nah, hak lain pada 4 ni haram guna harta tarekah, melainkan dengan izin daripada waris yang telah balik semuanya. Nampak lagi? Mandi, alat-alat mandi dengan kapur baru, dengan daun bidara, dengan masuk air, dengan besen, dengan wayar, dengan upah orang mandi, wajib. Nampak? Kena keluar. Tak ada orang waris nak beri sumbangan, wajib kena guna harta si mati. Nah, dia gitu. Nah. Yang kedua, kapang. Buku ni. Harga kain kapang. Nah, harga kapah apa semua, katakan 100 riyal. 100 riyal pula boleh ambil duit si mati. Walaupun tak wasiat, kerana barang wajib nak tunaikan hak mayat itu sendiri. Nah. Buku hari tu. Laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Nampak? Pasal apa orang perempuan ni dia aurat? Al-mar'atu auratun, Nabi kata. Perempuan itu aurat segala-galanya. Sebab tu dia 5 lapis. Laki 3 lapis. Dah ni suruh pakai jibat lapis tambah dah. Dia kata mana ha? Tak biasa. Tapi di kubur pakai jibat. Bodoh. Nah. Dah apa? Tuhan ada kubur. Nampak? Halal. Jangan jawab panas gitu. Mu kata selapis nak pakai tudung tu panas dah. Mati ke hari 5 lapis. Nah. Laki 3 lapis. Nah. Laki 3 lapis. Pasal dia banyak tubuh dia jauh aurat. Perempuan banyak aurat. Nah. Sunat kain putih. Bila sebut sunat, kita guna kain lain, tak makruh. Melainkan kain yang elok-elok dan mahal-mahal, ulama kata makruh, kerana membazirkan harta. Nampak? Sebab takut ada berlaku mana dia kira dia tak kapang kain putih, jadi balah pula. Tak payah balah. Sebab zaman Nabi SAW tidak semua yang kapang dengan kain putih. Cuma Nabi kata afdal wa kafinu fiha mautakum, dan kapankanlah di dalam yang putih-putih itu mayat kamu. Ulama yang tafsir hadis hukumnya afdal saja, bukan wajib kain putih. Macam kita semayang ni dah pakai baju putih, afdal je dah. Dah kalau kita nak pakai baju koko, tak ada masalah. Dah mana putih. Dan ni Nabi kata hadis tadi sebelum, ilbasu min thiyabikumul bayam, naklah kamu pakai pakaian kamu warna putih. Bukan makna wajib, nak sunat pakai putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan sunat juga kau kapangkan mayat warna putih. Bila sebut sunat, warna lain tak ada masalah. Nah, kalau mayat tu wasiat dengan kain kapang, wajib kita tunai. Kalaulah mampu menggunakan harta mayat. Pama mayat tu wasiat, kalau aku mati, musa kapang lah kain putih. Tak, ni kapang kain biru lah. Dah umpamanya pasal aku ni ahli semua hidup. Dah. Maka wajib kena tunai. Dia pergi papang kain putih juga, berdosa waris. Ngapain? Pasal apa? Tiap-tiap wasiat mayat yang tak salah pada syarak, wajib tunai. Yang haram pada syarak, haram tunai. Tak apa. Nah, panang ayo, kain biru 3 lapis. Mak pula wasiat, kalau mak mati, jangan kapanglah mak dalam pakaian mak
baju kurung putih, kain merah dan selendang merah. Kaum ibu. Tak? Wajib tunai. Pasal apa wajib tunai? Pasal pakai baju kurung putih, kain merah, selendang merah, tak haram. Nampak lagi? Wajib tunai. Tu imam pula kata dah lalu kita mati kapal gua lah, we pakai lah baju ayah pakai hak mo ni, kenang sangat baju ni. Baju mana ayah tu lah, Manchester United. Tengok Allah. Dia tu imam hak jadi minat bola. Nak? Tu bila Chelsea. Akhirnya kena buku belaka kita. Dan kena buku tutup cerita. Cerita mana tutup? Cerita dunia. Buka cerita baru lah. Cerita baru lah. Dia yang akhbar, masa kita usung akhbar lah. Jangan tutup ayat. Dia nampak duduk dalam kain kapan. Tu paling akhbar. Macam Megah. Kerana boleh memberi pengajaran kepada orang yang melihat. Itu akhbar. Macam di Palestin. Nah, kalau mati kan, kalau usung lah, tak boleh kanda. Kanda tunggu lindung kan. Dalam kain kapan. Buatan mengusung kain kapan. Mayat dalam kain kapan. Biar orang nampak belaka. Ni tak nampak lalu. Duduk latang itu, dia tak seru. Nampak duduk lah kotak gitu. Lalu kat arah Medan, tak berhenti bodang. Jalan situ. Berdiri nanti. Tak nak. Kabuk bang, tiga teh. Haji tu. Dan ni tak seru sikit. Bila mayat tu mulai kain kapal, awak lalu kok petak kopi Allah kan. Tak. Jadi kecup hati. Tak lama sekejap. Tu banyak hikmah kalau kita ikut akhbar ni, banyak kelebihan. Jadi orang perempuan 5 lapis tu bukan 5 lapis, 5 lah kain so tu. Yang pertama baju kurung, yang kedua kain sarung, yang ketiga jibak dia. 3 dah situ. Pusing pula luar tu 2 lah kain so. Jadi 5 orang panggil. 5 gitu. Bukan 5 pin so tu tak. Tudung kepala, tutup aurat dia, baju kurung, okey lah, baju kurung mana baju, kain. 3 dah situ. Keluar 2 hok so. Tu masuk 5. Nampak? Orang lelaki nak pakai baju jubah ke atau pakai kain, 2, keluar pakai lagi selapis. Tu. Tengah ulama kata 2 lapis saja keluar. Dalam tu pakai baju. Baju yang second hand afdal daripada baju yang baru. Nampak? Kerana Nabi kata baju baru ni untuk orang hidup. Ni mayat tak ribut dalam kubur, pecah bahan di danau, bahan di air mayat. Maka memada dengan baju yang second hand. Mana yang pakai dah. Maksud Sina Abu Bakar, Rasulullah, Sina Usman kapal dengan baju yang telah dipakai. Dan usung pergi kampus. Apa pada buku takkan nak taruh situ. Boleh 3 bulan. Usung habis lalu. Usung. Waktu turun kot tangga dah hak umur pelik selok Kena hak dekat 14. Lih pula rosak, mesti ketang banyak kot tangga. Tu kata rohak kalau jenis umur pelik rohak lalu. Hak jenis pelik 4 tekak 5 tekak tak ada lih, mai akak ku bira tangga. Batu keadaan cara hidup barat ni dia menyukarkan kerja-kerja sebenarnya. Panggil orang naik, gatik tahlil wak arwah tak pun nak naik. Jeput ni Cik Imam lepas pada isteri kat kedai minta tolong wak arwah sikit. Cakap apa duk? Cakap 4 Allah. Cakap 4. Semula pasal saya nak pergi Jaya ni. Dah tu Imam. Cakap 2 pun dah cakap dah lelah dah. Nak suruh naik cakap 4. Gatik diri ya. Ini susah.
Usung buat pergi kamu, hak usung lah. Hak buat atas kereta lah. Kalau dekat, afdal usung atas baru. Kalau jauh, afdal kenderaan. Nah, usung ni dapat fadilat memikul jenazah. Satu fadilat besar pikul jenazah. Solat jenazah besar lagi pahala. Usung tak macam semayang, tapi usung jenazah boleh pahala tu. Apatah lagi kalau jenazah orang yang dekat dengan Allah. Jenazah tentu guru, ulama-ulama tak. Kok gitu orang ziarah. Nah, ni jenazah artis pernah orang tengok. Tak. Learning dengan musuh-musuh tak ada. Bola bank. Padahal kat dia apa dah usul tak ada. Bahan ni budak misal. Pasal apa? Pasal ada nilai. Kalau menyiap dulu buluh. Nah, jadi malah orang nak kita terbang. Malah orang sibuk. Tak ada. Kat ni nak ambil wak Islam pula. Nah, jadi dah pakai wak siap tadi. Nah, jadi banyak kerugian ni. Pertama, orang curi. Yang kedua, dia tak ada spring. Nah, tak baru mata go pikul bata pikul benda. Nah, mata pikul kereta gini, berat mana? Berat. Pasal tak ada spring, keras ketul-ketul. Nah, nyeih orang. Kena hak tengah tinggi, ujung rendah. Huyuh hayang tadi. Selipar dalam balik belah kali masuk. Nah, kasut josim sebelah. Nah, selipar jepung sebelah. Nah, tu kata. Karuk dah ni, kau lama kau nak mudah, kau lama kau nak mudah. Akhirnya, depan rumah pun buat habang kau. Nah, tak ada benda. Pakai serah kau orang belakang, serah. Gini dah, saya serah ke belakang dah. Mandi kapal main tanah, sampai ke talking, saya serah belakang dah tu. Nah, waktu-waktu biar. Dah buat benda dah, anak cucu dia ni. Pakai serah belakang. Nah, lepas tu malam saya pun pula ni, tak ada orang nak atik ni. Boleh? Pak lagi? Cari tak imam sekarang? Tak? Cari tak imam? Ada lelaki, dia berulang sapu biti. Orang yang pergi tahlil boleh RM20 masa balik tu. Malam kedua pernah orang. Nampak? Malam pertama orang tahu dia boleh biti. Malam pertama dia beri RM20 ya, dalam sapu 20 ke 30 gitu lah. Tak nak gitu kan berlaku. Nah. Nah, katakanlah dia niat tu ikhlas lah nak beri sumbangan ke orang saja hadiah. Tak apa. Tapi bagi orang yang mari pula jadi fitnah. Pasal apa? Dalil malam esok tak muat. Dah sebuah habis ni SMM. Nampak? Derah sampai berita penuh malam esok. Nah. Pas pada balik kenyang perut, ambil sapu pula. Tu hak anak wek ah. Tok saya tak tahu kan. Nampak main asal kereta. Tak, saya sendiri. Gini 500 tu. Tak. Ni kau lama kau ambil mudah, kau lama kau ambil mudah. Nah. Dah kambuh tu buat mana? Serah kepada ulat-ulat wigulat pula. No, wigulat pula. Sekarang dia tengok kan bakar ayam berulat busuk bawang. Habis kata, Allah bakar dia busuk bawang ni. Bawang. Kita kayak gitu. Yang ada bulat para nabi. Faham? Mayat para wali. Wali Allah lah, bukan wali syaitan. Nah, mayat orang mati syahid. Tu. Tak bulat. Kita bulat. Walaupun tanam dalam kubur liang yang dibuat daripada besi, bulat tu. Mari dari bulat dari dalam. Ni ada dalam sini. Dah ada lebih. Tak apa hasil. Dia bukan masuk ke luar. Bukan ulat duduk dalam tanah kubur. Ada ulat dalam perut kita. Tak saya ambil ayam lekor, kau mampu, bola tangan dulu. Betul. Nah, 3 minggu ke? Dah 3 minggu lah, 4 hari tu. Tubik ulat penuh latai. Nampak? Dah mari mana? Dalam perut dia. Nah, dalam tubuh kita dah. Ni tak tubik lagi. Siapa masa tubik? Nah, dalam diri kita. Tanah kubur tak ada ulat, tak percaya kan dia? Tanah kubur ada ulat. Nah, dia bagi daripada dalam. Serah pada ulat. Comel lah ke mana pun ulat. Ratu cantik, ulat.
Nah, arti pelakon terbaik, pelakon pembantu terbaik, pelakon hak dekat hak bahan tanah terbaik. Kau pandai bulat lagi. Menteri SO timala menteri, parlimen dak parlimen bulat lagi. Nah, dan kalau ada tinggal harta-harta, maka dibahagikan dia harta kepada waris-waris. Kalau ada harta, bagi waris. Waris ni maknanya orang yang kalau kita mati, dia dapat harta kita mengikut pembahagian Al-Quran. Dia dapat. Dia panggil waris. Macam anak kita, kalau kita mati, anak akan saka. Maka anak kita waris dia panggil. Dan anak dara bukan waris. Kita tak faham. Waris hamba tu anak dara. Kawan lain. Bukan waris. Waris anak kita. Pasal apa? Bila kita ada anak dara makan saka tak? Tak boleh makan. Dia hijab. Nah, manakala tak ada anak, ada seorang yang anak dara. Anak dara tu waris. Pasal apa? Dah kita tak ada anak, tak ada bini, tak ada mak, tak ada pok. Tak, orang jumpa orang bulu tu. Ada anak dara seorang. Waris. Tapi kalau kita mati, dia dah makan saka. Sama ada anak dara, pok dara, adik-beradik, apa tak panggil waris? Dia panggil saudara mara. Atau kaum kerabat. Kaum kerabat. Kerabat ni bukan makna keluarga diraja, bukan. Kerabat ni qarabah, bahasa Arab. Makna saudara yang hampir dengan kita. Anak beranak hak dekat. Melayu panggil. Arab panggil qarabah. Nah, kita ingat kerabat diraja je. Dah, kerabat nyadaknya kerabat. Ada. Oh, jangan main tu kerabat. Kerabat Facebook. Nah, tak ada kira siapa-siapa pun. Nah, kerabat anak beranak yang hampir tapi tak akan saka. Tak akan saka, waris dipanggil. Jadi bila kita mati, dapatlah harta kita pada waris. Walaupun kita tak suka, kita tak berani sangat ke anak kita seorang ni, memang kita tak berani sangat. Nah, memang pergi. Nah, orang lain yang anak-anak ikut kita belaka, dia seorang ni. Pacing. Nah, dapat juga saka. Faham lagi? Dapat juga. Walaupun mak dia kata aku tak reba mau makan saka aku lagi. Makan juga. Ingat baik, kalau kita tak wi ke dia pasal mak kata tak reba, dosa kita. Kerana hak dia. Tuhan bagi dalam Quran. Yang tak dapat saka, anak yang murtad. Yang tak dapat saka, anak yang bunuh kita. Yang bunuh tuan harta. Baru tak dapat. Al-qatilu la yurisu. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta. Begitu juga orang murtad. Hak lain kenang tak kenang, balah tak balah, 15 tahun tak tegar, beci sangat ke anak saudara ni, makan saka. Kalau kita tak ada anak, tak ada adik-beradik, tak ada mak ayah. Gitu. Dan kalau wasiat tak boleh juga. Aku wasiat tu, ingat tu, kalau aku mati, anak aku hak sulung, hak duduk di Seni Rendang tu jangan wis selesai pun. Dengar belaka tu, dengar cik. Bila mati wajib beri juga. Ingat. Pasal ramah tak uti ibad ni. Ni tak beri pasal apa? Pasal cik kata tak boleh. Cik tak beri. Dengar belaka. Ada recording tu. Kita tunang wasiat mayat haram. Kita haram. Pasal Tuhan bagi dah. Orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/3, orang ni 1/4, orang ni 2/3, ni 1/2. Nampak? Bila Tuhan bagi dah, maka kalau kita wasiat sekalipun, makan juga saka. Yang kita boleh wasiat, orang yang tak makan saka. Bukan waris. Faham lagi? Baru sah wasiat. Umpamanya kita ada anak. Nah, bila kita ada anak, cucu kita makan saka tak? Tak makan ada. Dah kita ada anak, cucu tak makan saka. Sakok dia anak. Kita wasiat kepada cucu kita, baru sah. Ingat ada? Ni wasiat ke bini, pelek tunggu. Ingat ada mek? Dengar belaka tu kalau aku mati tu. Umur aku hak di sendiri tu 15 itu tu wi ke mak mu belaka lah. Kalau aku mati, habisnya wi semua. Haram. Tak boleh. Pasal apa? La wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Melainkan dipersetujui oleh semua para waris. Ingat.
Tidak balah. Ajak mari dengar, kamu dengar. Nah, lepas tu balah bila berlaku, balah ni kata gini, ni kata aku. Oh, kata boleh. Mu tanya satu, tanya tu kan. You ask me, kata boleh. Bagus. Mari belajar dulu. Nah, belajar dah rugi. Bukan hanya tekek. Nah, tak ada tekek pun mari belajar. Jadi pandai. Bukan kita kutip bitih ni sadang 15 ayat orang. Oh, boleh tahan kira. 2 kali ngajar biar NW baru. Mana dah free. Nah, dah tu orang bitih pang ngajar, tu siapa juga ni? Oh, ya tak ambil. Gitu. Kau tak ke mana? Nah, tahu orang 50 ya. No, Imam Syafi'i yang ambil 20,000 dinar pang ngajar. Ya ambil. Nampak? Jambi ni. Ambil. Imam Syafi'i dah itu kan Imam Syafi'i. Cak ayam. Mana? Dia tengah dia faham itu. Siapa minta itu? Ada minta-minta. Dah tu JK siapa suruh beri? Dah beri ambil. Dah beri sudah. Nah, gitu. Maka dibahagikan dia kepada waris-waris dan bekas-bekas isteri. Tidak isteri dah, panggil bekas isteri. Nampak? Tapi kalau cerai hidup, panggil isteri lagi. Cerai dia dua, cerai hidup, cerai mati. Cerai hidup ni aku ceraikan di kau, pasah. Nah, kau pandang lah. Apa benda ni berlaku dengan sebab taklik. Nah, tu panggil cerai hidup. Suami tu hidup lagi. Cerai mati ni suami mati. Bila suami mati dia hukum bercerai serta-merta. Cuma wajib beredah dengan edah wafat. Faham lagi? Nah, walaupun suami itu tak kata aku cerai mungkau lalu. Tak kata dia ambil cerai juga. Bab mati itu maknanya menceraikan segala-galanya termasuk isteri. Nah, ini bagi cerai mati. Jadi bila mati suami, isteri ni walaupun baru sejam, orang panggil bekas isteri. Tapi kalau cerai hidup, dah habis lagi edah, orang nak panggil bekas isteri, orang panggil isteri lagi. Ada beza tak situ? Nampak? Habis edah dah 3 kali suci atau 3 bulan, orang panggil janda. Janda. Kalau tua, kalau muda, jantu. Tak gitu. Yang tak dapat nama janda dulu kini selamanya panggil isteri sama, isteri Rasulullah. Nah, walaupun 20,000 tahun dah, isteri Rasulullah. Sebab dia tak boleh dinikahi oleh orang lain. Nah, hukum isteri sama dulu kini selamanya. Ni bekas isteri. Nah, boleh ke dia? Boleh banyak aneh, Pak. Bini. Boleh. Orang panggil kepala macam? Kepala mayat. Boleh kepala. Tak ada kepala kita. Tak. Bang ada bini. Dah kalau 100,000, kepala kalau suku 25,000. Nah, 25,000 boleh dia. Nampak gitu. Orang ketek masih hidup kat juta dah. Orang ketek aja turun mandi lecing 18 riyal. Nampak pergi berak store 80 tak ada. Orang puak sanggup curi. Ingatlah kalau nak kucing berak, dah bawa lah BBT jalan. Belum kita pergi mandi, minta itih tu. Dia minta dulu, bang BT 50. Nah, ada pitih orang dalam beg ni. Nah, dah kita raya-raya itih ada wis 100. Nah, 100 minta mulu wis 100 baiknya tu lelaki. Nah, dia pun pergi mandi, berak. Khobek pula ni. Bang 80 108 betul-betul orang. Kita nak boleh 60 riyal, muka macam udang neraka. Dia belum dia apa puas. Curi jangan. Bukan hak puas sini, desek dah bulu pun. Dan suami mengambil orang akannya. Orang pun ambil lah. Pendeknya harta kita berpindahlah perkara-perkara itu kepada tangan yang lain dengan tidak berapa bersakit dan susah. Walhasilnya boleh ke orang lain dengan tidak susah, tidak sakit. Kita nak boleh ni susahnya. Nah, dok kalau hak jenis cloud. Hak jenis cloud yang senang cari harta jenis cloud.
Juruslang, jadi juruslang. Tengok ikan. Nak letak buka apa semua. Dia juruslang. Juruslang kata, tok buka. Bukan tok bodoh itu. Nah, bahaya juruslang. Main dengan main dengan apa macam-macam dalam laut, aku laut. Susah nak cari makan. Nak cari 100 riyal, 50 riyal. Tak, 30 tahun jadi juruslang. Boleh buat rumah. Nak 4 bilik. Nak, tapi orang hak boleh bila juruslang tu mati, tak payah menyelang sikit pun. Padahal duduk rumah gitu je. Hak nu boleh hanya ni boleh hanya ni. Buku bank dia betul. Main bank suti tak buat haji su. Tak. Lecing je faham ni anak bini. Tak susah sikit. Tak. Bini beli gelang baru, subang baru, anak resport tukar spoiler. Ada apa-apa. Kita menyandar di resport dalam kubur. Ada. Menengok kena marabbuka wa man nabiyuka belawak mati-mati. Wa man ikwanuka nak bawa kemak-peh hidung tak boleh jawab. Khabau bisuti 70 harta tenggelam patak bumi. Cokeh pula tanya pula wa ma kiblatuka tak harus tarak pula reti. Khabau bisuti lagi. Nah, nyandar di spoiler. Nah, tu ada. Dah susah sikit. Kita lah hak kerja mikosmi hak driver hak masuk hutang. Nak hak nipu orang nipu. Nipu buat kris pesen baru ni, ubah asyik tu asyik ni jadi kris pesen lama. Lama ni dia kata ni kris ni hak adik antuah jatuh. Kawan tu bayar 14,000. Hak bodoh nak buat ni. Nak nipu lah mana susah cari harta. Nipu pun susah kau. Nah, minjam, hutang, macam-macam kerja supah orang. Ada juga kerja bagian tahu orang ni mari surah ambil nombor mutu. Kerja supah orang. Bukan cari itu tu, cari nak beli beras itu. Nah, ni bagian potong batuan orang. Nah, ni di surah ni di masjid ni potong duit raya. Cari makan lah tu. Banyak boleh bukan kata 20 juta, boleh 20 riyal apa. Nak menyai gitu je. Tapi susah kehidupan. Bila mati, senang-senang. Mau ayah kaya, nak boleh ke kaya, Allah Rabbi, nak boleh ke kilang 3-4 utir tu sampai berubang bulu tiok ayah. Nak mati anak jadi jutawan segera. Tak apa. Batulah janganlah tinggal semua harta pada waris. Gunakan sebahagian buat kebajikan. Ada dengar orang nak diri surga, kayu 4 batang tiang ibu. Jadi dah. Tak mesti suti surat. Tak. Tapi tengoklah tempat-tempat yang kau lambat.